Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Hari ini saya hendak berkongsikan kepada anda semua berkaitan tips untuk melaksanakan Iron Buds Challenge atau Iron Buds Malaya. Saya sering mendapat pertanyaan daripada rakan-rakan berkaitan dengan cara untuk buat Iron Buds. Jadi hari ini saya kongsikan beberapa tips yang berguna untuk anda buat persiapan sebelum anda memulakan cabaran Iron Buds. Jom ikut di sini. Sebelum anda memulakan cabaran Iron Buds challenge ni atau Iron Buds Malaya ni, anda kena faham dahulu berkaitan dengan Iron Buds ni. Untuk maklumat anda semua, Iron Buds ni dia ada dua association yang wujud di sinilah di Malaysia ni. Satu ialah Iron Buds Association yang berpangkalan di US. Ini merupakan Iron Buds yang paling besar sekali lah. Kalau di peringkat antarabangsa, Iron Buds Association ni, IBA ni merupakan Iron Buds yang memulakan cabaran ini. Dan yang kedua, kita ada Iron Buds Malaya, iaitu Iron Buds di bawah Belut TV, yang merupakan salah satu kumpulan yang mengiktiraf rakan-rakan yang melaksanakan Iron Buds di Malaysia ini. Untuk maklumat anda semua, IBA, untuk maklumat anda semua, untuk menyertai IBA, anda boleh ke website IBA, itu ironbuds.com. Anda boleh lihat bagaimana anda hendak daftarkan di bawah IBA Association, atau untuk anda daftarkan cabaran anda ni di bawah IBA Association. Anda boleh lihat, anda boleh menyertai forum yang disediakan, anda boleh baca guideline dia. Cuma yang pandangan saya lah, saya lihat dalam tu dia agak sukar sedikit untuk mereka melayan kita. Saya tak pasti kenapa. Kalau ikut dalam forum tu, mereka dah submit mereka punya data perjalanan mereka untuk mereka diiktirafkan di bawah Iron Buds, namun sehingga kini masih lagi yang belum dapat lagi, belum diiktirafkan lagi. Saya tidak pasti. Jadi anda ada alternatif yang kedua, iaitu di bawah Iron Buds Malaya, di bawah Belut TV, yang juga merecognize kepada anda semua yang melaksanakan cabaran Iron Buds Challenge. Okay, untuk makluman semua, Iron Buds Challenge anda perlu selesaikan jarak 1600 km dalam tempoh 24 jam, ataupun dalam kiraan batunya 1000 batu lah. Dan Iron Buds ni juga ada beberapa kategori yang anda boleh cuba. Ada yang 1600 km, ada yang sampai ke 2000, dan juga ada yang melebihi 2000 cabaran juga. Anda boleh pilih cabaran mana yang anda lakukan. Jadi pada hari ini saya hanya berkongsikan sedikit berkaitan tip di bawah Iron Buds Malaya, di bawah Belut TV, yang saya telah lakukan sebelum puasa tempoh hari. Tips yang kedua bagi Iron Buds Challenge ini, anda perlu tentukan laluan anda, laluan mana yang hendak anda lalu. Dan yang laluan-laluan ni mestilah memberi satu kenangan yang indah, kenangan yang menarik untuk anda apabila anda melalui laluan tersebut. Jadi create your own journey, create your own memories. Jadi bagi saya tempoh hari, saya mulakan di Plus Highway, dan melalui jalan lama. Saya melalui Gerik, saya melalui Jeli, saya melalui Jerteh, dan saya juga menggunakan LPT juga untuk saya menyelesaikan saya punya Iron Buds Challenge. Jadi anda boleh create laluan yang anda hendak lalui, dan saya yakin laluan-laluan yang anda akan pilih pasti mempunyai view menarik untuk anda relax, santai dan enjoy di sepanjang anda melaksanakan cabaran tersebut.
Dan laluan-laluan ni juga di bawah Ayam Bat Malaya, mereka tak berapa strict sangat tentang laluan-laluan ni. Anda boleh lalu di highway juga. Kalau anda nak pusing utara selatan 10 kali ke untuk cukupkan 1600 km pun tak ada masalah. Itu ikut kemampuan anda, ikut anda punya target anda. Saya syorkanlah untuk cabaran ini, gunakanlah laluan-laluan yang menarik, yang view yang menarik, supaya anda agak santai dan relax apabila melaksanakan cabaran ini. Kemudian juga anda boleh lalu di kampung, dan laluan-laluan ini pastikan had laju anda, had laju kebangsaan. Sebenarnya di bawah Ayam Bat Station di peringkat antarabangsa, dia menerapkan berkaitan isu-isu keselamatan dan isu-isu berkaitan dengan etika penunggang motosikal apabila melaksanakan cabaran ini. Dan anda boleh juga gunakan laluan-laluan di tepi pantai yang agak menarik, lihat laluan di banjaran gunung, pastinya akan mencipta satu kenangan memori kepada anda apabila anda lalu di laluan tersebut. Dan selain itu, anda perlu juga ada anda punya estimation, jangkaan anda. Contohnya saya lalu di Gerik tu, saya beranggapan saya tak nak berjumpa dengan gajah sebenarnya. Jadi saya lalu pada awal pagi, dan cuba anda elakkan jalan-jalan yang laluan yang kurang kenderaan lah. Kita tidak pasti sepanjang cabaran ini, mungkin anda mengalami kawasan motosikal ataupun perkara-perkara lain lah semasa anda menjalankan cabaran ini. Dan laluan ini anda pula perlu untuk merancang berkaitan dengan masa anda untuk berehat, masa anda untuk makan, dan masa anda untuk solat. Anda perlu merancang laluan ini agar anda mencapai 1600 km ini dalam tempoh masa 24 jam. Saya ingin memberi sedikit tips kepada anda juga. Anda juga perlu ada jalan alternatif apabila anda melaksanakan cabaran ini, kerana kita tidak tahu sepanjang perjalanan kita apa yang berlaku dan apa yang akan melambatkan pergerakan kita. Contohnya pada saya, tempoh hari saya berehat, saya terlelap lah, tidur lama juga, hampir 1 jam ke 2 jam juga di Tapah. Saya cadang untuk berehat sekejap saja, tapi terlelap, dan saya terpaksa skip beberapa laluan yang saya dah plan pada awalnya. Saya dah sampai di Terengganu masa tu, jadi saya lihat jam saya hampir jam 2 petang. Kalau ikutkan daripada Terengganu, saya perlu terus ke Mersing untuk saya completekan laluan saya. Jadi saya ada alternatif yang kedua, saya menggunakan LPT lah, untuk saya mempunyai masa yang cukup untuk completekan saya punya cabaran. Okey, seterusnya tips yang ketiga berkaitan dengan kondisi motosikal anda. Ini perkara wajib bagi seorang riders atau bikers lah. Mereka perlu tahu tentang kondisi motor mereka. Adakah motor mereka fit untuk melaksanakan cabaran ini? Saya lihat sehingga hari ini ada yang Vespa buat cabaran, motosikal buat EF5 buat cabaran, ataupun motor Kapcai yang berjaya untuk melaksanakan cabaran ini. Mereka rasanya telah melakukan persiapan yang lengkap berkaitan perkara-perkara yang akan berlaku atau kondisi motosikal mereka berkeadaan baik untuk mereka laksanakan cabaran ini. Perkara biasa yang perlu anda cek, contohnya keadaan tayar anda, brake anda, minyak hitam perlu ditukar, air coolant, rantai mestilah kita spray atau lube kan. Kemudian bawalah peralatan-peralatan lain, contohnya kita ada tools ke, kita ada cacing, terutamanya kepada yang membuat solo Ayam Bat Challenge ni, bawalah tools yang cukupnya. Dan sekiranya ada yang pakai tube, masih menggunakan tube,
bawalah tube spare, dan juga bawalah spray rantai anda untuk standby sekiranya apa yang berlaku di semasa perjalanan anda. Seterusnya, tips yang nombor 4 iaitu teknik merekod. Ini yang sangat penting sebenarnya. Anda perlu memberi perhatian yang lebih kepada tips nombor 4 ni, kerana kalau anda gagal merekod cara yang betul, submission anda akan ditolak lah, akan di reject. Hampir 60% calon IBM, kandidat IBM ni gagal dan ditolak kerana cara perigatan mereka salah. Untuk merekod cara iron bud ni, anda perlu ada satu resit yang mempunyai tarikh semasa dan masa, tarikh dan masa, dan juga odometer. Ini yang paling penting, odometer, bukan trip. Sebab apa? Berdasarkan komiti di bawah Bulut TV, mereka mengatakan odometer ni sukar untuk diubah. Tak boleh tipu lah maksudnya, berbandingkan trip meter. Gunakan odometer. Kan odometer gitu ada yang mungkin 50,000, 63,000, pakai odometer tersebut. Jadi di odometer tersebut anda ambil resit, satu resit. Yang paling mudah lah, saya rasa yang sangat efisien dan mudah ialah resit anda mengisi minyak. Anda sebelum anda mula challenge, contohnya anda nak mulakan jam 12, anda pergi isi minyak dulu, dah dapat satu resit tu, anda snapkan gambar odometer anda dan juga resit tersebut. Pastikan nampak dia punya tarikh dan masa dia. Itu sangat penting, dan pihak komuniti akan melihat benda tersebut. Kalau dia tak tally, dia akan reject. Dia akan melihat masa, tarikh dan odometer anda. Paling mudah sekali saya sebut seperti tadi ialah mengisi minyak lah. Isilah di mana-mana minyak, saja minyak anda yang anda prefer. Isi minyak, ambil resit dan snapkan gambar. Itu paling penting. Atau ada yang kaedah kedua yang mengatakan anda boleh juga pergi ke 7-Eleven. Anda dah beli barang di 7-Eleven tu, ada tarikh, ada masa, anda letakkan di motor anda dan snap. Saya suggest sangat mudah ialah menggunakan kaedah di stesen minyak lah, sebab dia akan menjimatkan masa anda, banyak menjimatkan masa anda di sepanjang anda melakukan cabaran ini. Dan okey, anda seterusnya catat sebelum bergerak, ambil gambar tadi, dan setiap anda membuat pengisian di stesen minyak, anda ambil gambar. Itu wajib sekali. Itu sangat-sangat wajib. Sangat-sangat penting. Anda berhenti, anda ambil resit, ambil snap gambar odometer tu. Berhenti, isi minyak, ambil resit, snap gambar odometer tu. Sampailah anda complete ataupun titik terakhir untuk anda completekan perjalanan anda. Jadi anda yang terakhir sekali, contohnya dah 1610 km, anda snap. Pastikan anda ada dia punya pembuktian lah yang membuktikan anda berada dalam tempoh 24 jam sepanjang anda membuat iron bud challenge ini. Ini pun turut dipraktikan di peringkat IBA Association. Malah kalau anda melihat pada IBA, dia lagi detail lagi. Dia ada format yang perlu anda isi, dan masa-masa yang perlu anda isi sendiri di dalam format tersebut, dan juga pembuktian melalui pembelian ataupun di resit-resit yang anda buat semasa challenge dalam tempoh 24 jam tersebut. Itu sangat penting. Kalau anda tak apply, tak gunakan kaedah ni, secara automatik lah saya cakap, anda akan ditolak. Seterusnya, tips nombor 5, tips berkaitan dengan kesihatan. Saya advise kepada anda semua, pertama, rehat yang secukupnya sebelum anda melakukan cabaran ini. Anda berehatlah, tidurlah, take your time to sleep. Rehat, jangan pastikan anda punya tenaga yang secukup untuk melaksanakan cabaran.
Strategi yang kedua yang saya guna masa saya buat cabaran ni, saya kurangkan makan saya kurangkan mengambil makanan-makanan yang karbohidrat yang menyebabkan saya akan ngantuk. Jadi saya tak makan yang banyak lah semasa saya membuat cabaran. Pada hari tersebut saya tak makan nasi pun. Saya elak makan nasi pada sepanjang cabaran yang saya buat. Saya ambil lebih yang ada protein. Kemudian saya cuba ambil makanan-makanan yang dia tukar kepada energi dengan lebih cepat. Contohnya saya ambil coklat, saya makan, saya beli pisang semasa tu, dan juga saya beli roti jugalah. Saya potong saya punya makan nasi pada hari tersebut untuk elakkan saya mengantuk dan juga menjimatkan masa saya apabila saya membuat cabaran inilah. Seterusnya saya juga membawa air kosong yang banyak lah. Sepanjang saya buat cabaran masa tu, cuaca agak panas, saya cepat hydrate lah, cepat haus masa tu. Saya dah prepare dalam saya punya box saya, dan juga saya punya tempat botol air pun ada. Saya dah prepare. Bila saya haus, saya hanya angkat saja botol di tempat botol air saya dan saya terus minum lah. Ini agak mudah. Sekiranya anda ada tempat botol tu, lagi memudahkan anda untuk melaksanakan cabaran ini. Yang pertama, yang pentingnya kurang makan. Jangan ambil karbo yang lebih. Saya tahu kita akan melalui laluan yang best-best. Contohnya di Jeli, saya lihat restoran-restoran yang menarik, tapi saya forgetkan semua tu. Saya hilangkan semua dulu. Saya selesaikan saya punya misi, baru saya makan sepuasnya lah. Okey, tips yang keenam yang saya nak kongsikan kepada anda ialah tip berdasarkan motivasi. Pertama, yang bangun Islam, kita perlu banyak berdoa. Sebelum anda mulakan challenge, doalah kepada Allah, moga melancarkan perjalanan anda. Kemudian kalau anda ada extra effort, anda buat solat hajat, untuk memudahkan lagi perjalanan. Kemudian mohonlah restu daripada keluarga, maklumkan kepada isteri anda, maklumkan kepada ibu bapa anda, maklumkan kepada adik-beradik anda, dan ataupun rakan-rakan yang terdekat untuk mereka mudah atau mendoakan anda. Dan penting mereka mudah temui anda jika berlaku sebarang kesulitan semasa anda buat challenge ni. Maklumkan kepada mereka, dapatkan juga restu daripada kedua ibu bapa ataupun daripada keluarga-keluarga anda. Kemudian bolehlah membaca dulu catatan-catatan kepada rakan-rakan yang telah berjaya membuat Ayam Bat Challenge, agar ia memberikan motivasi kepada anda, dan dapatkan satu ayat, satu word yang memberi inspirasi kepada anda. Ayat-ayat ataupun kata-kata yang memberi semangat kepada anda. Contohnya di dalam Belut TV, dia selalu tulis iaitu belum cuba belum tahu, you never try, you never know. Itu satu kata-kata semangat kepada anda, terutamanya kepada mereka yang membuat cabaran secara solo. Bukan mudah secara solo, kerana anda berperang dengan diri anda. Ataupun cari-cari ayat-ayat yang semangat yang lain. Usaha tangga kejayaan ataupun pencapaian tidak tiba dengan mudah. Dengarlah lagu-lagu motivasi untuk anda menghabiskan cabaran ini. Saya membuat cabaran secara solo. Saya sebenarnya hampir give up di kilometer ke 700. Saya ada hampir 900 km, tapi saya sempat membaca entry daripada Belut TV yang memberi kata-kata semangat kepada calon-calon IBM, dan ia memberi trigger kepada saya lah. Di samping kata-kata semangat daripada family saya, kita kena cabar diri kita, cabar diri kita dan keluar daripada zon selesa. InsyaAllah anda akan berjaya dan anda akan membuka pintu kejayaan yang lebih besar lagi apabila anda melakukan cabaran.
tips yang seterusnya, tips nombor 7, berkaitan submission. Selepas anda complete 1600 km, anda perlu submit semua gambar-gambar anda tadi ke Belut TV. Hanya WhatsApp saja ke di nombor ni 0167933445. Anda submit terus kepada community ni, mereka akan respon. Anda submit semua gambar-gambar yang anda telah snap dengan risi-risi tersebut, yang telah anda snap risi dan odometer di sebelah-sebelah tu kan. Hantar terus kepada mereka, kata anda telah selesai melaksanakan Ayam Bat Challenge atau Ayam Bat Malaya, dan mereka akan respon secepat yang mungkin mereka ni. Dan selepas anda berjaya, anda dinobatkan, anda disahkan untuk menjadi Ayam Bat Malaya punya komiti, anda akan di-offer lah, di-offer oleh pihak Belut TV untuk memiliki, iaitu baju Ayam Bat Challenge. Contohnya seperti ini, Ayam Bat Challenge. Kemudian anda akan dapat satu patches, ni patches ni. Anda akan dapat stiker, stiker daripada Ayam Bat Malaya. Dan juga yang paling penting ialah ni memento daripada Belut TV oleh Kapitan Belut Turjasri. Saya dapat CJ ni dalam tempoh hampir dalam 2 minggu jugalah. Anda kena sabar sikit. Mereka sedang siapkan semua ni, dan anda boleh terus berjumpa di markas Belut TV untuk mengambil ni lah, memento ni. Inilah salah satu kenangan yang terindah dalam anda dalam permotoran lah. Kalau satu kenangan yang menarik untuk anda, untuk ciptakan untuk diri anda. Dan kalau anda yang ada masa bersama family, datanglah bersama dengan family anda, bergambarlah dengan family anda. Memento ni secara tidak langsung dia akan memberi semangat kepada keluarga anda lah untuk terus maju ke hadapan. Tips seterusnya ialah tips nombor 8 berkaitan dengan equipment tambahan. Kepada anda yang membuat cabaran ni, jangan lupa untuk ciptakan satu kenangan anda, untuk rekodkan perjalanan anda, untuk anda dan diri anda dan juga keluarga anda. Barang-barang yang saya sebut ni contohnya seperti GoPro. Kalau anda ada GoPro, bawa GoPro. Kalau anda ada Insta360, anda bawa Insta360. Kalau yang solo tu, jangan lupa bawa tripod untuk merakam gambar-gambar yang menarik. Bawalah power bank. Kalau yang dah ada motor, yang dah ada USB charger, tak ada masalah. Dan bawa equipment tambahan lain, contohnya baju hujan. Ini sangat penting. Equipment lain, tools anda, dan juga ubat-ubatan anda. Itu paling penting sekali. Kalau anda yang ada penyakit, bawalah ubat-ubat tambahan untuk diri anda. Itu 8 tips yang saya kongsikan kepada anda. Tips berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman rakan-rakan yang telah menjayakan Ayam Bat Malaya ni. Kepada anda di luar sana, jom mari kita cuba, kita try. Jangan takut. Gagal sekali bukan gagal selamanya. Anda sebenarnya sedang menuju ke arah kejayaan. Yang paling penting, buat preparation yang secukupnya, dan juga kita banyaklah berdoa supaya kita punya misi tercapai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita jumpa di video akan datang.